Barah payudara merupakan barah paling kerap berlaku di kalangan wanita sekarang. Dengan mengetahui anatomi payudara dengan lebih mendalam, dapat membantu anda dalam pengesanan dan pencegahan awal barah. Payudara anda bersambung dengan kumpulan-kumpulan kecil tisu dikenali sebagai nodus limfa menerusi salur limfa. Nodus limfa berfungsi mengumpul bakteria, sel-sel barah dan lain-lain bahan tidak sihat. Kumpulan nodus limfa ini boleh didapati di bawah lengan, atas tulang selangka dan belakang tulang dada, serta di lain-lain bahagian badan anda. Setiap payudara terdiri daripada lobus, lobul dan ductus. Lobus terdiri daripada lobul-lobul kecil mengandungi kumpulan-kumpulan kelenjar kecil yang menghasilkan susu. Susu yang dihasilkan akan mengalir keluar melalui ductus ke puting. Barah payudara biasanya terbentuk di dalam lobul, kelenjar dan ductus payudara. Gejala-gejala barah payudara berbeza bagi setiap wanita, tetapi terdapat beberapa tanda umum yang boleh dikesan. Anda mungkin rasa perubahan pada payudara atau puting anda seperti terdapat gumpalan atau sakit puting. Lain-lain gejala mungkin timbul dalam bentuk perubahan rupa payudara atau puting. Perubahan dalam saiz atau bentuk payudara, puting yang termasuk ke dalam, perubahan pada struktur kulit payudara, areola atau puting, atau lelehan cecair daripada puting adalah gejala-gejala kerap barah. Dalam banyak kes, barah payudara di peringkat awal tidak menyebabkan kesakitan. Tetapi, anda sepatutnya berjumpa doktor tentang sebarang kesakitan payudara atau lain-lain perubahan payudara yang masih wujud. Peringkat barah payudara merujuk kepada kadar merebak penyakit itu. Peringkat barah berdasarkan beberapa faktor termasuk saiz ketumbuhan, sama ada sebarang nodus limfa terlibat, barah itu invasif atau tidak invasif, dan adakah barah itu telah merebak ke kawasan luar daripada payudara. Peringkat kosong dianggap barah payudara tidak invasif. Di peringkat ini, tidak terdapat sebarang bukti yang sel-sel barah telah merebak ke tisu payudara yang bersebelahan hingga ke ductus atau lobul. Peringkat 1 dianggap barah payudara invasif peringkat awal. Apabila diukur, ketumbuhan berdiameter kurang daripada 2 cm dan tidak ada bukti yang sel-sel barah telah merebak keluar daripada payudara. Peringkat 2 dibahagikan kepada subkategori 2A dan 2B. Peringkat 2A ialah barah payudara invasif di mana ketumbuhan telah pun berdiameter maksimum 2 cm dan telah merebak ke nodus limfa di bawah lengan. Ataupun ketumbuhan berdiameter di antara 2 hingga 5 cm tetapi masih belum merebak ke mana-mana nodus limfa. Peringkat 2B berlainan sedikit, di mana ketumbuhan bersaiz di antara 2 hingga 5 cm dan telah merebak ke nodus limfa bawah lengan. Ataupun ketumbuhan melebihi 5 cm tetapi masih belum merebak ke mana-mana nodus limfa. Peringkat 3 dianggap barah lanjutan setempat dan ia juga dibahagikan kepada subkategori 3A, 3B dan 3C. Terdapat 2 senario utama yang boleh berlaku dalam barah payudara peringkat 3A. 1. Ketumbuhan sebesar kurang daripada 5 cm tetapi telah merebak ke nodus limfa bawah lengan yang tumbuh bersambung dengan yang lain membentuk gumpalan. Barah ini berkemungkinan telah merebak ke nodus limfa berhampiran tulang dada. Senario kedua untuk peringkat 3A hampir serupa, kecuali ketumbuhan melebihi 5 cm dan nodus limfa bawah lengan tidak melekat di antara satu sama lain atau pada lain-lain tisu. Pada peringkat 3B pula, saiz ketumbuhan boleh menjadi lebih besar dan telah merebak ke kulit payudara atau dinding dada. Di peringkat ini juga, terdapat ketolan pada kulit payudara atau pembengkakan payudara. Pada peringkat 3C, ketumbuhan boleh berada pada sebarang saiz
tetapi telah merebak ke nodus limfa di atas dan di bawah clavicle, dinding dada dan atau kulit payudara. Peringkat 4 digelar barah metastatik. Bermaksud ia telah merebak ke lain-lain organ dan bahagian badan. Pilihan-pilihan rawatan untuk barah termasuk pembedahan, terapi radiasi, kemoterapi dan terapi hormon. Terdapat beberapa pilihan pembedahan bergantung kepada tahap barah tersebut. Lumpectomy melibatkan pembuangan ketumbuhan dan sedikit tisu bersebelahan. Mastektomi pula pembuangan seluruh payudara dan tisu-tisunya. Pembuangan nodus limfa lazimnya dilakukan sebagai tambahan kepada lumpectomy dan mastektomi. Di sini, pakar bedah akan turut mengeluarkan nodus limfa dari bawah lengan jika dipercayai barah tersebut telah merebak ke luar payudara. Mastektomi profilaktik ialah pembedahan pencegahan untuk wanita berisiko tinggi dengan membuang keseluruhan payudara untuk mengurangkan risiko barah payudara. Terapi radiasi menggunakan sinar X berkuasa tinggi atau lain-lain jenis radiasi untuk membunuh sel-sel barah atau untuk menghalang ia daripada membesar. Terapi radiasi dalaman boleh digunakan untuk merawat barah daripada dalam badan menggunakan jarum, wayar dan kateter. Kemoterapi ialah rawatan menggunakan ubat-ubatan untuk menghalang pertumbuhan sel-sel barah, sama ada dengan membunuhnya atau merencatkan pembahagian selnya. Apabila ubat masuk ke dalam aliran darah, ia boleh mengalir dan sampai ke sel-sel barah di seluruh badan. Beberapa jenis barah payudara perlukan hormon untuk membesar dan merebak. Terapi hormon berfungsi menyekat sel-sel barah daripada menerima hormon semula jadi yang diperlukan. Ujian boleh menunjukkan jika ketumbuhan payudara anda mempunyai reseptor-reseptor ini dan sama ada ia adalah satu pilihan rawatan yang baik. Pencegahan barah payudara termasuk langkah-langkah yang anda boleh ambil untuk mengurangkan peluang anda dijangkiti penyakit ini. Dengan mengelakkan faktor-faktor risiko tertentu, anda boleh membantu mencegah barah. Walaupun tidak semua faktor risiko boleh dielak, kebanyakannya boleh, seperti merokok. Di samping mengelak faktor-faktor risiko, terdapat beberapa perkara yang boleh membantu anda mengurangkan peluang mendapat barah. Ia dikenali sebagai faktor-faktor pencegahan dan ia mungkin semudah memakan makanan sihat, bersenam dan melakukan pemeriksaan sendiri payudara setiap bulan. Terdapat juga ubat perencat hormon dan vitamin yang mungkin mengurangkan risiko barah anda. Pastikan anda berbincang dengan doktor tentang cara-cara mengurangkan risiko barah payudara.